Okey, unsur 4.5 kita akan bincang 4.5 unsur dalam kumpulan 17. Okey, ini adalah dalam jadual berkala. Ini adalah unsur kumpulan 17. Kumpulan 17 terdiri daripada fluorin, klorin, bromin, iodin dan iodin, astatin dan juga tennessine lah. Unsur kumpulan 17 ini dikenali sebagai halogen dan wujud sebagai molekul dui atom. Okey, apa kegunaan unsur kumpulan 17 ni? Okey, kalau klorin digunakan di dalam peluntur, manakala bromin merupakan antara bahan di dalam pemadam api. So, iodin digunakan sebagai disinfektan lah. So, kita pergi kepada perubahan sifat fizik unsur bila dia menuruni kumpulan 17. Apabila dia menuruni kumpulan 17, keadaan fizik halogen pada suhu bilik akan berubah daripada gas. Okay, bila dia menuruni kumpulan, dia akan berubah daripada gas kepada pejal. Okay. Pertambahan saiz molekul menuruni kumpulan akan menyebabkan daya tarikan antara molekul menjadi semakin kuat. Oleh itu, takat lebur dan takat didih halogen bertambah kerana lebih banyak tenaga haba diperlukan untuk mengatasi daya tarikan antara molekul. Awak boleh tengok kan kenapa takat lebih. Takat lebur dia bila menuruni kumpulan semakin meningkat sebab pepejal. Dia akan bertukar daripada gas kepada pepejal. Bila pepejal, daya tarikan semakin kuat lah. So, dia perlukan tenaga lah untuk mengatasi daya tarikan antara molekul tersebut. So, dari segi ketumpatan pula, ketumpatan bila dia menuruni kumpulan 17, ketumpatan semakin bertambah. Okey, unsur kumpulan 17 ni wujud dalam warna yang berbeza. Ini awak kena take note lah. So, gas klorin akan berwarna kuning kehijauan. Cecair bromin berwarna perang kemerahan. Dan pepejal iodin akan berwarna hitam keungguan. Okay, dari segi sifat kimia unsur kumpulan 17 ni, unsur kumpulan 17 mempunyai 7 elektron. Ya, dia mempunyai 7 elektron. Bila dia 7, dia tak cukup 8 dekat elektron valen dia. Bila tak cukup, dia kena menerima 1 untuk cukupkan 8. So, kalau paling stable mestilah 8 kan. Saya dah ajar dulu dalam bab 2. So, mesti 8. Okey, tindak balas unsur kumpulan 17. So, kita tengok tindak balas unsur kumpulan 17 dengan air, logam dan alkali. Okey, dalam air pula, apabila halogen ni bertindak balas dengan air, larutan asid akan terbentuk. Okey, awak tengok bersama ni. Sebagai contoh, tindak balas klorin dengan air. Dia akan jadi apa? Asid hidroklorik ya. Akan menghasilkan asid hidroklorik dan juga asid hypochlorous. So, ingat ya, kalau halogen campur dengan air, dia akan membentuk larutan berasid. Okey, kita tengok lagi apabila halogen ni bertindak balas dengan logam. Contohnya halida akan terbentuk. Sebagai contoh, tindak balas ferrum. Okey, dengan bromin. Mungkin bromin ni adalah kumpulan 17 ya. Bromin kumpulan 17 akan menghasilkan ferrum bromida. Okey. Okey, kalau dia bercampur pula iodin dengan larutan beralkali, natrium hidroksida adalah larutan beralkali, dia akan menghasilkan natrium ionida. Okey. Ionida, natrium iodide. Okay, dan juga air lah. Dari segi perubahan keaktifan unsur bila dia menuruni kumpulan 17. Bila dia makin menuruni kumpulan 17, keaktifan dia semakin berkurang. So, sifat kimia dan fizik unsur lain dalam kumpulan 17. Secara umumnya, semua halogen larut dalam pelarut organik dan tidak akan mengkondensasikan haba serta elektrik. Klorin merupakan gas beracun yang berwarna kuning muda. Gas ini sangat reaktif serta bersifat mengakis dan pergabungan dengan hidrogen boleh menghasilkan letupan yang sangat kuat. Astatin pula merupakan unsur radioaktif yang sukar dijumpai kerana tidak stabil secara kimia.